Bismillahirrahmanirrahim. 7 Julai 2023 bersama dengan kami di Malaysia hari ini kembali pada hari ini, hari Jumaat, Saidul Ayyam, penghulu segala hari. Temankan kami berdua, Hanif Miswan dan Ani Mizati. InsyaAllah kita harapkan agar anda semua berada dalam keadaan sihat, baik. Cuaca pun bertambah baik, Alhamdulillah. Walaupun yelah ada setengah kawasan tu mengalami hujan yang lebat. Kita risau juga, khawatir tentang perjalanan anda. Tapi Alhamdulillah setelah beberapa fasa kan, cuaca yang sangat panas yang kita lalui, nampaklah macam ya, kita sendiri pun rasa lebih selesa untuk memulakan hari, untuk bergerak dan sebagainya. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik untuk keadaan cuaca. Alang-alang tu sebenarnya kita nak kongsi juga yang menarik pada hari ini. Betul, hari ini yang ada menarik. Inspirasi berkaitan dengan kemuliaan hati insan individu ni melihat kepada kesesakan lalu lintas kan. Ya, betul. Dia tawarkan sini masuk sekali. Ya, betul tu Hanif. Dia tawarkan tandas rumahnya untuk menjadi hentian lah kan. Okey, baik. Sekarang dah ada 2 orang, tak payah dah. Okey. Dan nanti juga kita akan kongsikan berkaitan dengan macam mana untuk menghadapi kos sara hidup yang meningkat ni dari sudut soal wang. Setiap hari Jumaat kan ada soal wang. Betul. Kos sara hidup yang meningkat, apakah puncanya, bagaimana solusi, dan mungkin kalau anda nak turut serta bersama dengan kami dalam perbincangan kami, pergi sahaja ke Facebook MHI TV3. Di situ ada ruangan komen seperti biasalah. Tugas anda untuk titipkan apa soalan ataupun pengalaman apa yang dilalui. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan raikan sebab perbincangan kita agak lama. Bolehlah dikatakan satu blok khas untuk dikongsikan berkaitan dengan kos sara hidup meningkat bersama dengan salah seorang perunding ekonomi yang akan berkongsi buah pandangan insyaAllah. Itu nanti, tapi sekarang kita nak kongsikan berkaitan dengan keadaan cuaca semasa. Tugasan tanggungjawab kami untuk berikan perkembangannya lah ya, agar kita dapat merancang hari Jumaat kita pada hari ini. Di Kuching kabarnya hujan pada pagi ini, manakala di kawasan yang lain difahamkan dengan suhu yang agak baik dan juga cuaca yang baik juga lah ya, cerah di bandar-bandar utama pada ketika ini. Ya, kan kita tahu beberapa situasi perlu difokuskan, iaitu hujan lebat berterusan. Setakat ini tiada amaran hujan lebat berterusan, tiada amaran ribut taufan. Jadi insya-Allah kita harapkan perkongsian ini dapat membantu anda untuk memilih destinasi-destinasi, sebab ni dah hari Jumaat. Sabtu Ahad merupakan hari yang akan diambil kesempatan oleh setengah daripada kita untuk berhibur bersama dengan keluarga kan. Pergi ke kawasan-kawasan yang boleh kita luangkan masa bersama dengan keluarga. Di samping tu kita ingatkan juga situasi kepada air kan, situasi-situasi yang mungkin boleh menjurus kepada risiko kemalangan. Perlu diberi perhatian. Maksudnya kena sentiasa buat perancangan yang baik insya-Allah. Okey. Ini kita nak kembali kepada inspirasi tadi, kemuliaan hati orang, sebab nak buat benda baik ni senang saja kan. Semudah-mudah menawarkan senyuman, buka pintu, ataupun kadang-kadang tak perlu keluar modal pun. Tak harapkan balasan, tak harapkan wang semata-mata. Seperti individu ini di Setiu Terengganu yang mana menawarkan khidmat tandas percuma bagi mereka yang melalui kawasan itu. Sebab kita faham kan, kadang-kadang kalau kita lalu dekat lebuh raya yang panjang tu, susah betul nak cari tandas ya. Dah hujung-hujung, dah sipi-sipi tu, kena tahan. Sebab apa, kita nak cari yang mana perhentian yang seterusnya boleh kita gunakan perhentian yang seterusnya. Satu hal lah. Lagi satu, bila dah ada perhentian tu penuh dan sesak. Sebab memang musim perayaan yang menjadi tumpuanlah tempat perhentian juga. Jadi individu ini namanya Muhammad Hafiz Sakarnor. Ketika berada di kampung di Setiu Terengganu, memang menawarkan tandas percuma kepada orang yang lalu lalang di sekitar depan rumahnya itu. Okey, Encik Hafiz. Hafiz, Assalamualaikum. Salam. Ya. Itu dia orangnya. Tapi kabarnya sekarang ni berada di Shah Alam, Selangor kan? Ya, betul. Dah kembali ke ibu kota lah bekerja. Tapi rumahnya di Setiu, sebab kita pun ada juga video nak dipaparkan di kawasan rumahnya di Setiu tu. Tapi sebenarnya nak tanya ni, ini idea dah berapa lama, dah berapa tahun dah buat idea yang sangat murni ni untuk beri orang. Kita yang lalai ni. Betul Macam mana dia boleh idea? Berapa lama dah ni? Dia kalau kata nak berapa tahun tu tak adalah. Cuma yang tahun ni dia punya jam tu memang luar biasa lah. Betul. Lepas tu depan rumah tu dia jalan shortcut sebenarnya, bukan lalu utama. Jadi tahun ni memang jam teruk sangat. Pelik juga. Kisahnya bermula ada satu brother tu dia buka tingkap lah. Dia tanya, surau dari sini jauh lagi ke? Dia tanya. Saya beritahu dalam 2 km. Tapi kalau jam ni mungkin lambat juga sampai. Ada offer lah kat dia, nak tumpang tandas mari je lah. Jadi pun cakap tak apalah, malu-malu lah. Okey. Yelah, betul lah kan. Kadang-kadang kita tu memang
buat sandbox sikit. Buat sandbox sikit, kata mungkin orang tak segan sangat untuk menumpang ke apa ke. Betul. Bila dah ada signboard macam itu, tandas free kan? Free, diletakkan dekat situ. Jadi macam mana sambutannya? Kita kalau dah nampak sale, perkataan free, perkataan percuma ni kan, kita memang tak lepaskan peluang. Serbu. Macam mana, ramai ke yang masuk dan berhenti? Dia start daripada maghrib tu hingga pukul 11 tu kira keluar masuk je. Okey, jadi macam mana? Sebab kawasan yang kita nampak dalam video sebelah kiri sekarang ni, maknanya mereka akan masuk daripada pintu utama sehingga ke kawasan tandas. Maknanya tandas dengan pintu utama tu tak berapa jauh ya? Tak berapa jauh sebab ni kalau kata rumah tu ni bahagian bukan ruang utama lah. Tapi menariknya siap buat signboard nak pergi ke tandas tu. Bersungguh-sungguh lah ni. Bersungguh-sungguh nampak usaha ini. Maksudnya datang tak perlu bertanya ke apa ke, terus pergi ke tandas lah. Okey. Tunjuk error je. Betul. Hafiz, setakat musim perayaan tu berapa ramai insan bertuah yang tumpang tandas rumah awak ni? Anggaran tu mungkin dalam 20 ke 30 lah. Alhamdulillah kan. Setiap tetamu yang datang ni kan, dia sebenarnya mendoakan juga kan. Kita selalu dengarkan tetamu yang datang ke rumah ni, mereka mendoakan rahmatnya. Agak-agaknya lah kalau kita mungkin nak bertanya di sini, ada tak individu-individu yang baik hati walaupun ianya percuma kan? Mana tahu ada yang tersentuh kan, sebabkan anda menawarkan perkhidmatan percuma yang bagi sikitlah, hulur sikit ke macam mana? Ada majoritinya ada. Majoriti ada. Dan ada yang tumpang tidur pun ada juga. Oh ya. Take five sampai esok pagi lah. Esok pagi lah. Jadi tetamu terus ya? Okey, ini best. Ini cerita best sebab keadaan sekarang ni kadang-kadang kita risau juga kan, macam kita tak tahu siapa yang datang rumah kita. Selalunya kita kena berjaga-jaga. Betul. Mungkin kawasan rumah adalah tempat yang kita rasakan selamat kan. Jadi macam mana Encik Hafiz boleh ada satu perasaan yang macam, tak apa orang nak tumpang tidur, tak apa orang nak tumpang tandas, perasaan tidak mengapa dan rasa macam menerima sahaja sesiapa yang datang tu. Tak ada rasa khawatir pun mungkin akan bagi kerisauan ke apa ke. Macam mana Encik Hafiz nak kongsikan berkaitan tu? Pun dah dibincang dengan kedua orang tuanya lah. Mereka pun orang yang nak tumpang tu memang ada anak kecil apa semua. Kan? Lepas tu nak balik ke masa tu dia cakap dia nak balik ke Kemaman lah. Tapi memang jam. Memang jam dia nak sampai ke Kuala Terengganu tu pun mungkin makan masa lah. Allahu Akbar. Dia boleh tempat tidur lah. Supaya tak ada kisah. Sebab ada 2 bilik tu adik-beradik tak ada duduk situ. Ada yang kerja luar Terengganu apa semua. Jadi tak kisahlah. Terus kemas-kemas hari tu juga kemas, sapu-sapu semua, bagi dia duduk lah. Mulianya hati sekeluarga. Tapi Hafiz, saya tertarik dengan video tadi bila kita nampak penyambut tetamunya pun bukan awak sahaja maksudnya memang satu keluarga. Satu family memang ribut lah time tu. Betul, mengalu-alukan ini dia tandas apa semua kan, ini rehat-rehat kejap macam tu memang. Ada yang masa tu pun maghrib, mana ada yang nak mandi, ada yang nak maghrib. Bila dah yang pergi maghrib, tu yang bapaknya ada yang baju kuning dalam gambar tu. Bapaknya lah dia tu sajalah dia nak tengok suasana tu. Ya, dia menyambut lah, dia menyambut semua tetamu yang datang. Tapi dia pun semayang ke apa ke. Sama-sama itu berkenalan macam nak gimana demo kan. Dia jadi macam ini akan berlaku lagi selepas ini ke macam mana? Ke dia ada ikut hari-hari tertentu je buka perkhidmatan ni? Tengok kalau ada yang nak tumpang saya boleh je, tak ada kisah pun. Cuma pada keadaan yang ramai tu sebab jam lah. Yelah. Itu yang dari bertalu-talu tu. Yelah, ini maknanya mungkin musim perayaan, cuti hujung minggu, cuti sekolah kan. Betul. Itu waktu-waktu yang jam akan luar biasa. Melalui jam luar biasa lah. Hafiz, mungkin awak menganggarkan 30 atau 40 orang saja yang menumpang, tapi seluruh rakyat Malaysia dah tular kisah awak ni. Dan kita ambil kesempatan ni nak ucap terima kasih kepada awak dan juga keluarga lah. Mungkin ini inisiatif yang nampak kecil, tapi sebenarnya besar rahmatnya, besar kekuatannya itu untuk diberikan kepada orang ramai. Terima kasih tau. Terima kasih banyak-banyak Hafiz. Sampaikan salam kami juga kepada kedua ibu bapa Hafiz. Siapa namanya? Encik apa? Encik Sakarnur? Sakarnur, ya. Dia ibunya?
Ibu Mek Manis. Mek Manis. Memang manis. Memang manis betul lah. Manis. Terima kasih banyaklah. Mungkin kedua ibu bapanya sedang melihat juga kan. Betul. Rumah masuk TV. Rumah masuk TV. Ya, yang mengalah-alahkan ketandas tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Hafiz. Assalamualaikum. Jaga diri. Masa hari ini. Sama-sama. Terbaik Hafiz, terbaik. Wow. Wah, Hebat, kan kita tak pernah terfikir kan Hanif kan untuk buat satu perkara baik dengan melalui perkara-perkara yang sebenarnya tak perlukan anda keluarkan wang ringgit pun. Dah nampak kebaikan yang betul. Maksudnya buat baik ni boleh buat kat mana saja. Mudah, tak perlu nak kos, tak perlu nak apa-apa. Semudah-mudah dan untuk bersangka baik betul, kan. Kita ni asyik sangka negatif je. Ada orang datang rumah pun kita takut kan sebagainya. Hafiz membuktikan yang sebaliknya lah. Dalam situasi juga kita perlu berjaga-jaga. Okey. Rakyat Malaysia pun memang terbaik lah. Dan bila cakap tentang yang terbaik ni, antara langkah yang terbaik juga diambil oleh kerajaan adalah untuk memansuhkan pemakaian pelitup muka. Itu memang terbaik lah. Saya antara yang menyokong. Okey, awak tak ada rasa risau, tak ada rasa saya apa-apa? Saya risau tu ada, tapi pakai pun kena kan. Tak pakai pun kita mungkin ada berisiko kena juga. Cuma melalui fasa itu sudah berlalu, kita suka pula fasa yang sekarang bebas sedikit kan. Dan sekarang pun memang pemakaian pelitup muka di pengangkutan awam dan juga fasiliti kesihatan tidak lagi diwajibkan. Berkuat kuasa daripada 5 Julai lalu. Jadi ada pandangan daripada orang ramai kita nak dengarkan. Jom sama-sama kita dengarkan pandangan orang awam berkaitan dengan isu ini. Pada 29 Jun yang lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengumumkan bahawa pemakaian pelitup muka ketika berada di dalam pengangkutan awam dan fasiliti kesihatan tidak diwajibkan berkuat kuasa 5 Julai 2023. Cakap bagus tu taklah sebab sekarang pun kita ada virus lagi. Tapi kalau nak ikutkan okey lah. Sebab kalau tak pakai face mask pun rimas. Sebab saya ada masalah kulit. So kalau pakai face mask pun nanti muka naik merah. So sekarang ni macam sejak dah tak ada face mask ni macam okey lah. Muka agak so bagi saya okey je. Pada saya ialah kena ikut apa arahan lah. Kalau dia dah tak boleh tak payah pakai, ikut saja arahan lah. Tapi kadang-kadang ada rasa janggal sebab sudah begitu lama bertahun pakai penutup muka. Sebab sekarang kan dah tak diwajibkan. So kalau pakai pun boleh juga. Kalau tak pakai pun macam normal life biasa masa sebelum kita pakai pelitup muka. Tutup muka suka. Corona mari keluar lagi susah jugalah. Tapi orang sakit-sakit apa mari keluar orang susah lah lagi sikit lah. Tolong pakai baguslah. Saya okey lah. Macam saya tak ada nak kena pakai setiap masa kan. Sebab saya macam ada resdung sikit. Jadi kalau saya pakai tu macam tak selesa. Nak bersih macam tu lah. Bagi saya wajib tak wajib itu saya rasa bukan keutamaan saya lah. Tapi bagi saya sendiri, saya akan pakai lah. Lebih selamat lah. Pemakaian pelitup muka yang tidak diwajibkan menimbulkan pelbagai reaksi rakyat Malaysia. Tetapi masih ada individu yang digalakkan memakai pelitup muka seperti mereka yang berisiko tinggi seperti warga emas, individu dengan penyakit kronik, individu dengan imuniti rendah serta ibu mengandung terutama ketika berada di tempat sesak atau yang tidak mempunyai pengudaraan kurang baik. Kenaikan kos sara hidup di negara ini begitu meruncing hingga tidak lagi dapat dibezakan dari segi lokasi sama ada di kota atau luar bandar yang berdepan masalah sama walaupun diakui ada sedikit perbezaan. Menurut Penasihat Kewangan dan Perbankan, Prof. Madya Dr. Iwan Shah Zainal Abidin, selain daripada kenaikan harga barang di pasaran, nilai pendapatan setiap negeri yang berbeza juga menjadi penentu kos sara hidup. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Lembah Kelang mencatatkan kos sara hidup tertinggi terhadap pasangan berkahwin dengan 2 anak iaitu RM6,890 sebulan, diikuti oleh Georgetown, Pulau Pinang sebanyak RM6,370 sebulan, Seremban Negeri Sembilan
sebanyak RM6,130 sebulan dan Johor Bahru, Johor sebanyak RM6,100 sebulan. Bagi carta kos sara hidup terendah, Alor Setar menjadi lokasi kos sara hidup paling rendah di Malaysia iaitu sebanyak RM5,430 sebulan. Persoalannya, sejauh mana kos sara hidup mempengaruhi perbelanjaan harian seseorang individu? Bagi saya, KL ke Kedah ke Terengganu ke, saya rasa sama je. Gaji RM1,500. Kalau nak fikir lagi, bil, air, api semua tu macam perbelanjaan harian lagi, anak sekolah, memang tinggi sangat-sangat. Perbelanjaan bulanan tu terpaksa lah lebih lah. Kita belanja sebab dah barang tu mahal, barang tu dah naik, kita belanja pun lebih. Lebih lah, kena lebih lah belanja. Pendapatan kita memang tak ada. Makcik ni ibarat cukup-cukup makan saja. Niaga ni. Tambah makcik ni warga mas. Nak kerja mana lagi kalau tak cari makan kat sini? Meniaga, makcik warga mas. Siapa nak? Kilang pun tak nak. Kalau nak ikutkan kos sara hidup duduk dekat Seremban ni agak tinggi. Lagi untuk orang yang macam saya baru kahwin. Dah lah baru kahwin, duduk dekat kawasan bandar pula tu. Dengan kos harga barang basah lagi. Kita orang agak memeningkan kepala lah untuk orang yang baru nak mulakan hidup macam kita orang ni kan. Cabaran dia mungkin dekat bahagian kos makanan, kos penginapan dan juga kos perbelanjaan harian. Kelebihan yang duduk kawasan pedalaman ni, kita orang boleh berjimat lah. Jimat dari segi macam dekat sini tak ada tol. Okey, jadi jimat di situ, daerah Sik ni, kos sara hidup dia nak kata rendah sangat pun tak, nak kata tinggi sangat pun tak. Alhamdulillah dengan pendapatan yang ada ni masih lagi cukup makan, tapi kena berjimat sikit lah. Kos sara hidup menjadi isu utama dalam mengatur perbelanjaan harian. Ikuti perbincangan selanjutnya selepas ini. Ini realiti yang kami bawakan kepada anda di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami berdua sebab kita nak berbicara berkenaan dengan soal wang dan antara yang kerap diperkatakan pada ketika ini, Anim, saya percaya semua golongan rakyat terasa dengan peningkatan kos sara hidup. Perbelanjaan, adakah setimpal dengan gaji, adakah ianya setara, ada lebihan ataupun tidak, defisit ataupun kekurangannya, itu mungkin yang menjadi perbalahan dan juga setiap kali kita fikirkan hujung bulannya, itu yang kita akan fikirkan, cukup ke tidak cukup. Betul, kan? Sama ada ianya bergantung kepada setiap negeri berdasarkan statistik yang kita kongsikan ataupun sebenarnya kini kita berhadapan dengan situasi yang sama mengikut rasio dan juga ekonomi, inflasi yang berlaku. Ayuh kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Irwan Shah bin Zainal, Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan dari Universiti Utara Malaysia. Tu dari Jitra Kedah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin daripada perbincangan ataupun dapatan kami bersama dengan orang ramai tadi, ada yang mengatakan bahawa betul kos sara hidup meningkat, perbelanjaan dan pendapatan itu tidak setara. Mungkin adakah ianya realiti kita di Malaysia pada ketika ini, Doktor? Okey, pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya. Jadi saya berpendapat secara keseluruhan apa yang kita dengar tu adalah sebenarnya refleksi lah kepada keadaan realiti bila kita bercakap berkenaan kos sara hidup pada ketika ini. Saya berpendapat bahawa dari segi kos sara hidup ini dia sebenarnya memberi kesan kepada sebenarnya hampir semua pihak, dan kita juga perlu faham bahawa apa yang disebutkan ataupun kajian yang dibentangkan ataupun data yang ditujukan tadi itu sebenarnya lebih kepada kawasan bandar pilihan lah. Kajian itu ada 12 bandar. Jadi bandar ini pun dia tidak reflect sebuah negeri. Itu pertama. Yang kedua, apa yang saya cuba nak menjelaskan di sini adalah satu keadaan di mana apabila kita dan juga sebenarnya di seluruh dunia berdepan dengan pandemik COVID-19. Sebenarnya walaupun pada ketika ini Badan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO telah pun membuat deklarasi lah bahawa mengisytiharkan bahawa pandemik COVID-19 ini bukan lagi sudah pun berakhir. Betul. Tapi
Tapi dari segi ekonomi dia, dari segi kita kata economic scarring, kesan ekonomi itu sebenarnya masih ada dan kita sebenarnya belum lagi pulih sepenuhnya. Dan bila saya cakap kita ni, bukan saja kita rakyat Malaysia, di seluruh dunia pun kita masih lagi mengalami masalah di negara lain dia panggil krisis kos sara hidup. Jadi maksud dia memang keadaan ini memberi kesan kepada rakyat, bukan saja kita nak kata di sesetengah kawasan ataupun kita kata sekarang ni dengan menggunakan golongan ataupun kita kata golongan T20 itu pun sebenarnya sekarang pun masih juga terkesan akibat daripada peningkatan kos sara hidup ini. Okey, kos sara hidup yang kita ingin fahami ini bila kita kaitkan dengan pendapatan bulanan kita, adakah dilihat setimpal dengan apa yang kita dapat 2023? Sekarang masih lagi ada isu berkaitan dengan kos sara hidup yang tidak setimpal dengan pendapatan mereka. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar, saya kira ini merupakan satu isu yang masih lagi berlaku sehingga ke waktu ini. Bagaimana komen daripada doktor sendiri? Kalau kita lihat, saya nak petik satu kajian. Ada satu kajian yang buat pada tahun 2016 menunjukkan bahawa salah satu punca utama kos sara hidup di Malaysia pada ketika kajian itu dibuatlah adalah taraf kehidupan. Bila kita kata taraf kehidupan ini, dia melibatkan corak perbelanjaan. Jadi di sinilah kita kata apa corak perbelanjaan, di mana yang kita nak kategorikan sebagai satu bentuk perbelanjaan ataupun barangan dan perkhidmatan yang kita kata sebagai sebuah keperluan ataupun sebuah kehendak. Tapi macam saya katakan, saya nak tekankan di sini pasca, kita nak tengok ni pasca pandemik. Sememangnya bukan sahaja isu dari segi taraf kehidupan. Ini juga melibatkan isu dari segi pendapatan. Pendapatan yang memang sudah pun kita kata ada yang mendatar, tidak menaik sudah sekian SSB selepas pasca pandemik, dan juga kita tengok ialah ramai yang sudah pun jatuh dari segi klasifikasi kalau kita masih gunalah. Ada yang M40 dah jatuh pergi B40, perniagaan gulung tikar dari segi walaupun kita nampak kalau kita baca dari segi tekanan inflasi lah, kadar inflasi itu kalau kita tengok pada bulan 5 2.8%. Tapi itulah, bila kita kata kos sara hidup ini, dia bukan sahaja kita tengok dari segi inflasi. Inflasi itu pun dia cuma menunjukkan, bukannya dia tak meningkat, dia cuma meningkat pada kadar yang berkurangan. Tapi kalau kita kata kos sara hidup ini, dia melibatkan dari segi dia punya pendapatan, dari segi dia punya corak kehidupan, dan melihat kepada kos sara hidup ini, kita sebenarnya mempunyai kos sara hidup yang berbeza-beza. Sebab itu saya katakan kita tidak boleh hanya mentumpukan kepada lokasi semata-mata, kerana ada banyak pelbagai faktor. Mungkin kita lihat satu kawasan, kalau kita kata sekarang akibat daripada pasca pandemik ni, masalah makanan ialah makanan yang asas, telur, ayam. Sekali lagi, ini bukannya kita kata isu domestik. Perang di Ukraine itu bukannya salah kerajaan kita ataupun kita nak blame siapa-siapa. Ini masalah yang di luar jangka kita. Jadi bila berlakunya contoh perang di Ukraine itu, memanglah segala input itu meningkat. Kita tidak boleh kata okey, nak menyelesaikan dia kita kena sekarang kita nilah tanam jagung untuk memberikan makanan dedak kepada ayam ataupun sebagainya. Dia bukan seperti itu. Sebab kita tengok kos. Adakah kita mempunyai kos efektif untuk nak menanam baja itu? Sebab kalau kos itu lebih mahal, nanti satu ketika pihak pengeluar akan mengimport baliklah di Rusia kalau keadaan menjadi baik di masa depan. Jadi apa akan jadi kepada projek yang ada? Jadi satu saya katakan isu ini dia sangat rumit, tetapi kita perlu mencari penyelesaian yang tuntas dan juga secara yang komprehensif untuk menangani masalah ini. Doktor, kerumitan itu jom kita cuba leraikan untuk pemahaman semua yang bersama. Saya nak sambut apa yang doktor cakap tadi berkaitan dengan pasca pandemik ini yang menjadi antara faktor utama sekarang. Berpanjangan kos sara hidup ini juga meningkat. Kita rakyat mungkin kita faham dengan perkara itu, tapi kita mungkin nak tahu penyelesaian itu, langkahnya itu berapa lama lagi yang boleh diambil untuk kita kembali kuat, kembali pulih daripada pandemik yang menyerang seluruh negara ini, seluruh satu dunia ini, supaya kita boleh seimbang dengan kos sara hidup yang meningkat ni, doktor?
Dua perkara lah. Pertama, saya fikir memang kerajaan pun sekarang telah pun melakukan sesuatu. Tapi bagi saya mungkin belum mencukupi lah. Maksudnya perlu ada lagi banyak yang perlu dilakukan. Tapi pada masa yang sama, kita sebagai rakyat juga perlu memainkan peranan lah dalam usaha untuk kita sendiri menangani masalah kos sara hidup ini. Sebab itu saya katakan tadi ada dua perkara. Pertama dari segi pendapatan, yang kedua dari segi taraf kehidupan. Dari segi pendapatan, memang sekarang seperti yang kita dengar tadi itu betul. Memang dari segi gaji, kita melihat keadaan perniagaan pun ialah macam mana juga perniagaan nak mendapat keuntungan kalau dari segi kos pun sudah meningkat. Jadi ini akan memberi kesan dari segi keuntungan mereka. Dan juga bila kita dah ada masalah kewangan ini, memang dia akan menjurus kepada masalah-masalah sosial yang lain. Jadi mungkin kita perlu melihat apakah mungkin cara kita nak memahami keadaan dari segi mungkin kita punya celik kewangan dan juga bagaimana kita nak memahami apakah betul-betul pendapatan yang kita boleh terokai di masa hadapan. Okey, sebelum tu saya ada beberapa juga bila saya tanyakan di platform saya, mereka tanyakan tentang kos sara hidup meningkat, kurangkan belanja atau perlu tambah pendapatan. Jadi kita nak menjurus kepada individu lah kan, apa yang perlu kita lakukan? Keadaan yang kita tak boleh kawal, kita tak boleh kawal. Maknanya keadaan ekonomi, faktor luaran. Betul. Tapi kita sebagai individu sama ada kita perlu tambah pendapatan ataupun kita kurangkan perbelanjaan. Saranan daripada doktor bagaimana? Kita nak dengarkan. Bagi saya perlu kedua-dua dan boleh tambah satu lagi, mengubah dari segi corak gaya hidup, corak perbelanjaan, kita punya taraf kehidupan lah, corak dari segi kita punya gaya kehidupan. Gaya kehidupan ni adalah dari segi corak perbelanjaan lah. Jadi itu pun kita boleh ubah. Tapi dari segi ketiga-tiga ini, dia juga bagi saya apa yang lebih penting antara ketiga-tiga ini adalah bagaimana kita dapat tingkatkan pendapatan. Sebab kalau kita nak mengurangkan perbelanjaan itu, berapa banyak pun kita boleh kurangkan. Pada satu tahap tu kita perlu makan, kita perlu anak kena ke sekolah, kena perkara-perkara pengangkutan kos semua tu kita terpaksa tanggung juga setiap hari. Jadi peningkatan dalam pendapatan akhirnya lah bagi saya penting. Maksud dia it's not just living below your means. Macam mana kita nak expand kita punya means tu. Ini yang sebenarnya perlu ada dari segi ilmu, dari segi celik kewangan, yang mana mungkin kita boleh mencari banyak peluang-peluang yang ada pada ketika ini, terutamanya dalam platform-platform digital dan sebagainya, untuk kita mungkin mencari penyelesaian yang lebih baik lah. Doktor, kita melihat kepada dua perbezaan lokasi ni, maksudnya kos sara hidup di bandar dan juga kos sara hidup di luar bandar. Ada yang nak hidup di bandar dengan pendapatan sebegini, ada yang kata lebih baik hidup di luar bandar kerana pendapatan sebegini mungkin boleh lebih selesa di sana. Bagaimana sebenarnya realitinya sekarang ni, doktor? Pada ketika ini, saya fikir realiti dia, kalau kita lihat dari segi kos ni, saya fikir lokasi sudah pun tidak menjadi faktor utama lah. Saya fikir kalau kita dekat mana-mana sekarang pun memang kos mahal. Tapi dari segi punca pendapatan ataupun kita kata peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi, saya lihat masih lagi banyak peluang itu di kawasan bandar. Jadi sebab itu perkara ini saya fikir perlu diambil kira lah, sebab dari segi kalau kita nak tengok pendapatan itu, memang peluang dari segi pekerjaan berpendapatan tinggi lebih di kawasan bandar. Tapi kita juga perlu lihat dari segi kualiti hidup. Apa yang kita nak cuba lihat lah. Dari segi mungkin ada keselesaan, mungkin kita tak hadapi jalan jam ke apa dan sebagainya, ataupun mungkin kita inginkan kehidupan yang mungkin lebih selesa dari segi mungkin kita tidak mahu ada kesesakan bangunan yang begitu mungkin memberikan kita kekalutan dari segi pemikiran dan sebagainya. Jadi dia bergantung kepada individu lah. Yang ini saya fikir bergantung kepada individu, apa yang kita nak dari segi dalam kehidupan kita, dan juga bagaimana keadaan yang boleh meningkatkan dari segi kualiti hidup kita lah. Ya, doktor, sebenarnya disebabkan
kos sara hidup meningkat ini menjurus kepada permasalahan lain. Contohnya mungkin anak bantut kan, sebab tak dapat nak bagi nutrisi yang secukupnya, limitasi dari segi kewangan, gagal untuk menerima kenyataan dan akhirnya mereka memilih untuk menamatkan kehidupan, kes-kes yang sensitif, depresi dan sebagainya. Berpunca daripada masalah kewangan, kos sara hidup meningkat. Sebab itu kita melihat kepada satu permasalahan yang sebenarnya besar, rentetan daripada cerita ini. Jadi nasihat daripada doktor, terutama sekali kekuatan yang perlu kita fahami dari sudut perbelanjaan, kewangan, pengurusan kita sendiri untuk berhadapan dengan situasi yang mungkin akan datang ni lebih mencabar, doktor. Ya, sebab bila kita kata literasi kewangan ini bukan saja dari segi pendapatan, meningkatkan pendapatan, tapi kita juga tengok dari segi bagaimana kita nak melakukan belanjawan pendapatan kita tu, budgeting. Itu pun penting. Lepas tu kita juga perlu lihat bagaimana kita boleh memastikan kita boleh melakukan satu leveraging dari segi kewangan kita, dan juga informasi kewangan yang berubah-ubahlah. Jadi ini yang sebenarnya kita perlu faham, sebab memang keadaan ini saya lihat di masa hadapan akan semakin serius, sebab kalau kita tengok dari segi hutang isi rumah kita pun sudah semakin meningkat daripada dan juga pada kadar yang agak tinggi lah. Jadi keadaan ini saya fikir kita perlu lihat secara yang lebih menyeluruh, kerana walaupun kita tahu contohnya dari segi hutang isi rumah itu mungkin kita kata lebih 58% adalah daripada pembelian rumah. Pembelian rumah kita kata aset. Tapi sebenarnya adakah kita memiliki rumah itu satu aset? Sebab kalau kita tengok daripada perspektif literasi kewangan, aset itu adalah apa yang kita beli yang memberikan aliran tunai kepada kita. Kalau kita ada rumah tapi perbelanjaan kita dari segi bayar elektrik apa semua maintenance tinggi, itu bukannya aset. Jadi sama defisit juga kalau kita mempunyai hartanah, kita membuat pelaburan. Kalau hartanah itu tidak memberikan kita aliran tunai positif, kalau dia memberikan kita aliran tunai negatif, ia juga satu liability. Jadi perkara ini perlu faham dari segi kalau literasi kewangan tu apakah sebenarnya aset, apakah sebenarnya liability, dan juga dari segi pengurusan kewangan, budgeting, kita perlu ikut belanjawan itu supaya untuk kita mengurangkan stres dan juga dari segi tekanan kehidupan yang akan menjerumuskan kepada perkara-perkara yang tidak elok dan tidak sepatutnya berlaku lah. Betul. Ini literasi kewangan, perbelanjaan, pengurusan kewangan juga sangat penting. Doktor, terima kasih banyak akan sudi bersama kami untuk soal wang pada pagi ini. Profesor Madya Dr. Irwan Shah bin Zainal dari Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Ya, saya kira ramai juga yang berikan reaksi di platform kami. Minta maaf, kita hanya ada masa ini sahaja. InsyaAllah kalau mungkin kita dapat menjemput lagi doktor untuk berkongsi kos sara hidup meningkat 2.0 dengan satu sudut yang lebih positif, insyaAllah. Manalah tahu kan. Ada lagi topik kita bawakan setiap Jumaat untuk soal wang. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dari Jitra bekerja Kedah ni tau. Ya, Jitra kan Kedah kan bercuti hari Jumaat, jadi bersama dengan kita di Malaysia hari ini. Okey, kita berhenti seketika. Betul. Kembali selepas ini kita akan kongsikan bersama dengan anda tentang dana pengurusan. Tapi sebelum tu, lupa dah kongsikan bagi mereka yang melaburkan emas ataupun berada dalam industri ini, harga emas semasa setakat 7 Julai 2023, emas per gram bagi 916 merupakan RM300.83. Ya, dan seterusnya 999 24 karat. Harga semasanya adalah RM328.18. Dan kita nak terus ke bingkisan seterusnya ataupun tiada. Kita ini betul kadar pertukaran wang asing. Betul, satu Saudi Riyal sama dengan RM1.24 Malaysia, $1 Singapura RM3.45 Malaysia, RM100 Indonesia dengan RM0.031 Malaysia, 100 Baht Thai dengan RM13.25 Malaysia dan $1 Amerika Syarikat USD bersama dengan RM4.67 Malaysia. Ya, dah boleh buat kira-kira destinasi mana yang mungkin anda mampu untuk melakukan percutian. Boleh. Kan? Itu dia kita kongsikan bersama dengan anda. Teruskan bersama dengan kami untuk perkongsian menarik di MHR. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini hari Jumaat. Ini bermaksud kita nak berbicara berkenaan dengan banyak lagi perkongsian, dan ini adalah berkaitan dengan dana pengurusan dan penambahbaikan Masjid
Nur Muhammad. Kita nak bersama dengan Al-Fadil Tuan Haji untuk kali yang kedua. Kita sangat bertuah kerana baru pulang dari kota suci Mekah. Alhamdulillah. Untuk jemaah haji, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ni. Sihat cuaca Alhamdulillah. di Malaysia pada ketika ini berbeza. Tukar cuaca ni biasalah dia sikit seorang. Alhamdulillah. Dan sudi bersama kami juga pada hari Jumaat yang mulia ni. Mungkin Ustaz boleh mulakan dengan latar belakang mengenai kumpulan pendidikan Darul Faizin dan penambahbaikan Masjid Nur Muhammad KIDF ini Ustaz. KIDF. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Masih Hanif. Sama. Masih semua yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini hari Jumaat, nombor 1. Yang keduanya kita berada pada bulan Zulhijjah lagi. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari bulan haram yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa dalam Sayyid Muhammad apa saja perbuatan yang kita lakukan dalam bulan-bulan haram ini akan dipandang besar di sisi Allah SWT. Jadi dan kita pula berada pada waktu pagi. Jadi bergabung 3 kehebatan ini. Yang pertama Jumaat, yang kedua bulan Zulhijjah, bulan haram, dan yang ketiga waktu pagi. Inilah waktu yang paling cantik untuk kita mengintai peluang untuk kita berinfak. Khususnya kepada kumpulan pendidikan Darul Faizin ini. Sebenarnya kumpulan pendidikan Darul Faizin dah beroperasi lebih 12 tahun. Kita dah menyambut ulang tahun kita yang 12. Dan bermula daripada Madrasah Mahmudiyah yang kita bangunkan, kemudian kita bangunkan Kompleks Islam Darul Faizin yang sekarang ini Salih Alaihi Muhammad berkeluasan 13 ekar di Bandar Baru Kedah. Salih Muhammad ni salah satu daripada projek kumpulan pendidikan kita. Kita juga ada di Perlis, kita ada di Fatani di Thailand, dan kita yang besarnya ialah di Bandar Baru Kedah ni lah. Yang program pendidikan kita ini bermula seawal usia 7 tahun peringkat pra-tahfiz. Kemudian peringkat tahfiz kita buat 3 tahun intensif hafazan, yang akhirnya menyambung pengajian mereka ke luar negara. Alhamdulillah. Yang berikutnya kita ada pengajian warga emas di Kompleks Islam Faizin ini juga. Dan pengajian umumi yang semuanya alhamdulillah Nif kita sediakan pengajian percuma semenjak 2015 yang lalu. Jadi disebabkan oleh tempoh masa yang agak lama, maka subhanallah sekarang ni perlu kepada penambahbaikan dan perluasan lah sebenarnya. Yang pertamanya masjid kita itu dah ada kebocoran, dah perlu kita repair, kita perlu buat penambahbaikan sebab untuk menampung pelajar-pelajar baru yang akan masuk. Sebab masjid kita ni bukan sekadar ada sebuah masjid, tetapi dia juga ada kelas-kelas yang tersedia dalam masjid tersebut. Jadi masjid kita ni hampir digunakan 24 jam. Sebab bukan masjid, dia sekolah dalam tu juga. Jadi subhanallah kita perlukan kepada penambahbaikan dan perluasan. Kemudian Allahumma Muhammad kita juga sedang bangunkan asrama, penggunaan asrama 2 tingkat untuk pelajar lelaki dan 3 tingkat untuk pelajar perempuan. Itu pun untuk menampung penambahan pelajar yang makin bertambah daripada setahun daripada masa ke masa. Kemudian kita juga bangunkan 10 lot rumah warga emas, pembelian tanah 2 ekar di berhampiran Kompleks Islam Faizin itu untuk menampung pelajar perempuan dan warga emas, dan beberapa lagi lah projek pembangunan yang sedang kita lakukan, tidak termasuk dan termasuk juga kos pembiayaan pelajar yang dalam kos ni lah insya-Allah, sebab kita bagi free kan. Betul. Pengajian percuma kita perlukan kepada dana jugalah. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, dalam banyak perkembangan yang dilakukan ini, kos secara keseluruhannya bagaimana dan setakat ini berapa dah perjalanannya itu? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyaklah. Kita nak ambil kesempatan ini ucap terima kasih banyak-banyak daripada semua yang telah bersama dengan kita semenjak daripada awal. Memberikan sumbangan, sokongan, dokongan, bentuk wang ringgit, bentuk doa bahkan. Salih alaihi wasallam yang sangat-sangat kami harapkan. Kos keseluruhan kita mencecah 5 juta ringgit ni. 5 juta ringgit tak banyaklah. Tapi saya yakin dengan berkat hari Jumaat ini, berkat Allahumma orang Islam di Malaysia ini khususnya yang sangat-sangat pemurah untuk menyumbang dan mengambil peluang untuk berinfak, insya-Allah dia akan meringankan jumlah kutipan. Dan sekarang ini alhamdulillah semenjak kita launch, kita buat pelancaran pada bulan Ramadan yang lepas, kita telah pun mencecah kutipan sebanyak RM800,000. Alhamdulillah. So kita ada lagi 4.2 juta lagi insya-Allah yang ada bersama dengan tuan-tuan, dan kita harap sahaja semat masing-masing dapat memberikan sumbangan infak untuk kita melaksanakan dan menjalankan tanggungjawab kita di sebaiknya insya-Allah. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya lagi caranya macam mana Ustaz untuk bersama-sama menyumbang? Masya-Allah, tuan-tuan sekalian, Allah Muhammad ni rebut peluang ni. Hari ni hari Jumaat saya sebut awal tadi. Hari ni hari Jumaat,
Ini waktu pagi. Waktu pagi Nabi SAW sebut, Nabi SAW doakan, Allahumma barik li ummati fi buhukuriha. Ya Allah, Engkau berkatilah pada umatku pada waktu paginya. Jadi itu keberkatan yang kedua. Keberkatan yang ketiga, kita berada dalam bulan haram. Maka tuan-tuan tolong rebut peluang ni. Ada QR code yang tersedia di hadapan tuan-tuan. Ada nombor akaun yang tertera. Tuan-tuan tolong salih ala Muhammad screenshot gambar yang ada di kaca TV tuan-tuan sekarang ni. Salih Muhammad, tuan-tuan bolehlah yang mana yang nak buat untuk mak ayah, ahlan wa sahlan, mungkin inilah waktu untuk kita membalas jasa ibu dan ayah kita yang tak mampu untuk kita balas walaupun setitik peluh. Salih Asy Muhammad. Dan tuan-tuan sekalian, bukan setakat itu saja, tuan-tuan, bila tuan-tuan berikan infak, ada nombor telefon yang tertera dekat bawah tu, tuan-tuan tolong mesej pada nombor tu. Sebab kami nak bagi sikit sagu hati. Buku sagu hati kami ni bentuk buku-buku lah. Buku-buku ni tujuan dia supaya kami nak dapat tumpang manfaat balik. Tuan-tuan bagi hadiah kami kepada kami dalam bentuk sumbangan. Kami nak bagi balik dalam bentuk buku-buku. Tuan-tuan beramal dengan amalan-amalan yang dalam buku tu, kami nak tumpang pahala dia, itu sahaja. Dan sedikit tanda ingatan kami kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangan. Tuan-tuan, saya harap jangan bertangguh-tangguh sebab waktu pagi ini insya-Allah. Dan apa yang nak kita buat ni tuan-tuan, sebab kita mengharapkan ganjaran pahala yang berpanjangan. Nabi SAW menyebutkan tentang bila mati sejak anak Adam maka tidak terputus. Telah terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekahun jariyah. Inilah yang kita buat. Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat, dan ini juga yang kita buat. Sebab kita nak didik pelajar-pelajar kita ni supaya mudah-mudahan satu hari dapat menyampaikan ilmu masyarakat dan kita nak tumpang pahala dia. Benar. Yang ketiganya ialah doa anak-anak yang soleh, dan ini juga kita terapkan kepada para pelajar kita yang sentiasa mendoakan ibu dan ayahnya. Mudah-mudahan ketiga-tiganya dapat kita rangkumkan apabila kita beri infak kepada Kompleks Islam Darul Faizin, insya-Allah. Ya, dan itu satu rantaian yang memang sama-sama kita harapkan bersama-sama. Ustaz, terima kasih banyak atas sama-sama ni. Semoga berjaya mencapai sasaran dan juga setiap objektif itu dapat dipenuhi. Kita bersama dengan Al-Fadil Tuan Haji Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin, ataupun kita bersama dengan kita. Kita nak bertindak seketika. Selepas ini Anim Zati ada perkongsiannya bersama dengan anda. Jangan ke mana Malaysia hari ini. Pukul 19 pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja bersama dengan kami. Korang nak tahu tak? Anda nak tahu tak? Ada di antara kita yang mungkin bertanya, kalau kita minum air mineral yang banyak ni, betul ke kulit boleh jadi cantik? Jadi kita nak tahu kandungan yang terdapat dalam air mineral ini yang katanya kaya dengan silika. Jadi bukan saya lah nak kongsikan kan. Kita bersama dengan yang lebih arif dan juga pakar, iaitu Dr. Mira Kupusami, konsultan dermatologis daripada Central Dermatology Specialist Klinik. Hello doktor. Okey doktor, pastinya ini antara yang mungkin ramai tak tahu kan, kandungan yang terdapat dalam air mineral iaitu silika. Yang katanya macam-macam khasiat yang boleh diberikan kepada kesihatan badan kita, termasuk kulit terutama sekali. Betul. Doktor nak kongsikan bersama dengan kita. Silakan. Ya, okey. So silika mungkin Anim sendiri tak pernah dengar. Betul? Silika ni sejenis mineral yang semula jadi. Dia terkandung dalam buah-buahan, sayuran dan terutamanya dalam air mineral semula jadi. So dia banyak manfaat untuk badan kita. Untuk kulit, dia boleh menjadikan kulit kita lagi gebu, lagi anjal disebabkan penghasilan kolagen yang tinggi. Di samping itu, dia juga boleh menyebabkan kita menguatkan tulang untuk mencegah osteoporosis dan boleh melambatkan proses kemerosotan minda iaitu Alzheimer. Okey, katanya ia juga boleh membantu untuk menambahkan penghasilan kolagen. Bagaimana perlu kita fahami silika ni boleh bantu? Bila dengar tentang kolagen ni, ramai yang akan fokuskan kan. So masing-masing semua kolagen semakin berkurangan ya, meningkat usia. Doktor pun nak kongsikan bersama dengan kita. So kolagen, semua orang ingin lebih kolagen dalam kulit kita. Betul? So cara silika meningkatkan kolagen ialah silika dia boleh mengaktifkan enzim. Enzim ini sangat penting dalam penghasilan kolagen. So kolagen yang dihasilkan dalam kulit akan bertambah lagi banyak dan akan meningkatkan keanjalan kulit kita. Dan kita nampak lagi muda secara lagi lama, untuk lama. Ya, visual ini sedikit visual grafik yang kita kongsikan bagaimana silika ataupun kandungan yang terdapat dalam silika ini membantu dari sudut penghasilan kulit lah. Kalau kita nampak lapisan kulit yang paling dalam mungkin dapat diserap masuk dengan maksima ya. Dan kita juga bercakap tentang kulit yang lebih sihat. Adakah kita perlu mengambil silika tambahan luarannya? Perlu atau tidak? Sebenarnya silika ada dalam makanan kita, sayuran pun ada, buah-buahan pun ada, tapi kandungan silika dia sangat rendah.
dan tidak mudah diserap dengan dalam badan kita. So cara kita nak dapatkan lebih banyak silika dengan cara cepat ialah dengan minum mineral air yang mengandungi silika. Silika dalam mineral air dia senang diserap oleh badan kita. Kan senang kan? Minum air banyak sebab tu katanya dapat kulit cantik, dapat khasiatnya dan sebagainya. Betul. Kan. Jadi bila minum air mineral ni ada yang kata air putih, air jarang kan. Kita selalu orang Melayu panggil air jarang tu minum air jarang. Minum air putih tu banyak. Adakah sama air putih yang kita maksudkan tu dengan air mineral yang dikongsikan sebentar tadi? Dulu kita ingat semua air adalah sama. Betul. Tetapi kajian sekarang menunjukkan air ada sangat berbeza. Terutamanya mungkin Anin pernah dengar RO water, reverse osmosis water, yang tak mengandungi mineral langsung. So air mineral semula jadi ni dia mengandungi mineral yang banyak disebabkan dia ditapis secara semula jadi. Air pipe yang dapat daripada pipe kita ni tak ada mineral langsung sebab dia ditapis secara artificial. Okey, itu yang sebenarnya kan. Yeah. Banyak perbezaannya. Kita ingat air tapis tu dah bagus sangat dah tu kan. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita perlu pelajari. Tadi doktor ada kongsikan silika tu terdapat dalam makanan kita. Cuma kandungannya agak sikit kan. Betul. Untuk kita kenali lebih dalam lagi tentang silika ni yang banyak bagi khasiat. Bagaimana untuk kita fahami silika ni datang dari mana? Okey, ada makanan yang silika dia agak tinggi. Contohnya sayuran warna hijau, buah-buahan, even bijirin. So gandum, bijirin seperti nuts, fruits and nuts mengandungi silika yang sangat tinggi. So kita memang untuk kesihatan kulit kita perlukan pemakanan yang sihat, yang itu kita semua tahu, dan tinggi dengan yang makanan yang berkhasiat. Ya kan, bila kita bercerita tengok ini Aida Jebat dan juga Merkin kan mempunyai kulit yang sangat cantik. Pemakanan juga saya kira memainkan peranan yang cukup tinggi untuk mendapatkan hasilnya. Bila kita tengok luaran dia, pastinya dalaman yang perlu kita jaga terlebih dahulu. Betul. Bagaimana cara pemakanan yang paling sesuai disarankan pada mereka yang sangat pentingkan kesihatan kulit? Betul. Makanan yang tinggi dalam gula, ya, contohnya air yang bergula, makanan manis kita perlu kurangkan, dan di samping tu makanan yang mengandungi lemak yang terlalu tinggi. So lemak tepu. Selain kesihatan kulit, makanan yang ada gula tinggi boleh juga menyebabkan jerawat. So itulah salah satu. Saya rasa macam terasa macam depan muka kan doktor bagi hari ni manis, berlemak, semuanya memang kegemaran kita. Ya, Malaysia pula syurga makanan. Betul. Semua makanan-makanan yang sedap itulah yang sebenarnya mendatangkan kesan-kesan yang tidak baik. Okey, sama-sama kita pelajari hari ini. Selain daripada itu, penapis air. Saya rasa hampir ke semua rumah ada penapis air sekarang ni kan. Betul. Jadi kita nak tahu sebenarnya apakah perbezaan dia dan khasiat yang sebenar kita dapat daripada air yang telah pun ditapis tersebut. Okey, so air yang ditapis datang daripada air pipe kan sebenarnya. So air pipe kita dah tahu tidak mengandungi sebarang mineral. So yang proses penapisan ini ialah untuk mengurangkan apa-apa bahan macam debu-debu atau bakteria yang ada. So memang semua kita perlukan penapis air di rumah. Tetapi kita kena ingat air itu tiada mineral sebenarnya. Ya kan. Jadi kalau kita nak dapatkan khasiat daripada air mineral tersebut, perlulah mencari air mineral dengan terkandungnya silika seperti mana yang dikongsikan tadi. Kalau terlepas boleh saksikan siaran ulangan kami. Akhir kata nasihat daripada doktor sendiri, sebab kita dengar kalau terlebih minum air pun ada masalahnya. Betul. Kalau kurang sangat pun ada masalahnya. Jadi doktor, apakah pesanan yang ingin disampaikan kepada penonton kami? So secara amnya kita perlu minum sebanyak 6 hingga 8 cawan air, dan kalau boleh kita pilih air yang segar dan fresh dan air mineral yang semula jadi. So ini adalah yang paling sihat. Di samping itu kita perlu ada cara pemakanan yang sihat, penuh dengan sayuran dan buah-buahan. Okey, terima kasih Dr. Mira Kupusami daripada Consultant Dermatologist dari Central Dermatology Specialist Clinic bersama dengan kita berkongsi kebaikan silika yang terkandung dalam air mineral yang kita minum hari itu. Okey, hari-hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor. Kita jumpa lagi nanti, mana tahu ada tips-tips kesihatan yang boleh dikongsikan oleh doktor. Kita ingin bersama dengan Hanif Miswan pula nak berkongsi apakah yang menarik di Dada Akhbar pada hari ini. Silakan Hanif Miswan. Ya, betul, dan kita nak kongsikan dalam baki masa yang sedikit ni bersama dengan anda beberapa perkembangan ataupun headlines yang berlaku di dalam negara kita di Dada Akhbar yang utama. Saya nak mulakan terlebih dahulu di Harian Metro ini. Kita berikan kepada anda satu perkembangan yang berlaku akibat daripada rantaian gejala buli di mana seorang adik ini mati dicekik oleh abangnya, dan suspek sebenarnya telah pun dikesan merupakan seorang mangsa buli di sekolah, dan akibat daripada impak kesan
daripada gejala itu yang menyebabkan beliau menjadi seorang yang sangat agresif sehinggalah melakukan jenayah itu. Jadi itu antara rantaiannya dan kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk menentukan tindakan berikutnya. Itu di hadapan Metro. Anim, ada sesuatu yang ingin dikongsikan? Dan pasti kita harapkan tidak ada spekulasi-spekulasi yang bukan menarik untuk didengarikan. Mereka ada keluarga yang perlu kita jaga hati dan sebagainya. Seterusnya, utusan Malaysia di halaman hadapan sekali, lebih 60% daripada 239,609 pemohon layak ke institusi di bawah KPT. Hampir 145,000 ditawarkan ke IPTA. Jadi ini perkongsian yang perlu kita fahami. Betul. Apakah lagi mungkin syarat-syarat ataupun yang perlu diperhalusi daripada kategori-kategori yang ditawarkan ke IPTA. Mungkin ada pembaharuan, mungkin ada sedikit tambah baik dari sudut pembelajaran ataupun pendidikan yang akan datang ini. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut di halaman 3 untuk utusan Malaysia. Betul. Kita nak kongsikan berkaitan dengan Women Talk. Mengambil pembantu rumah tidak dinafikan mampu mengurus dan menjaga anak-anak di rumah. Namun apakah ciri terbaik untuk kita memilih pembantu rumah agar tidak membebankan kita? Ikuti perkongsian tentang isu ini dalam Women Talk dengan topik Is it hard to get good help? Saksikan Sabtu ni 5 petang di TV3 atau stream secara langsung menerusi tontonan. Anim, kata. Jangan. Tidak. Itu yang akan kita bincangkan pada hari Siapa yang tak takut kata ya? Okey, kita akan bincangkan Isnin nanti. Jangan nak kata sangat, Anim Miswan. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami. Kita jumpa 9.30 pagi hari Isnin. Betul-betul terkejut ni. Assalamualaikum. Bye.